Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Sadaqallahul Aliyil Azim. Baik, kata Allah, Basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira wahai Muhammad. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, bahawa bagi mereka beberapa syurga yang berlari anak sungai di bawahnya. Lahum jannatin, bagi mereka beberapa syurga, tajri, yang mengalir di bawah syurga tersebut beberapa anak sungai. Baik, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini dengan membezakan iman dan amal. Islam adalah agama yang Allah Ta'ala lengkapkan, yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Di dalamnya mengandungi iman dan amal. Iman itu sebagai tunjang atau tapak yang kuat yang boleh ditegakkan segala syariat Islam di atasnya. Manakala amal pula ialah kerja-kerja yang hasil daripada iman itu. Tegasnya, iman dan amal tidak boleh dipisahkan kepada seseorang dan tidaklah sempurna bila ada salah satunya. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menghubung kaitkan iman dan amal. Baik, iman dan amal ni dua perkara yang kena ada pada satu orang mukmin. Tetapi iman tempat dia di dalam hati, amal tempat dia di luar hati. Di tubuh kita ni disebut sebagai Islam. Dalam mazhab kita, Imam Abu Hasan Ash'ari berpendapat, bila cerita tentang iman ni, dia semata-mata tasdiq, adalah membenarkan di dalam hati. Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa-apa yang telah dibawa datang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah iman. Jadi iman ni adalah sifat di dalam hati kita ni, perbuatan dalam hati kita yang yakin. Kita percaya dalam hati kita bahawa apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Apa yang Nabi bawa datang? Agama lah. Kita yakin apa yang Nabi bawa datang, syarak, hukum-hukum syarak yang Nabi bawa datang. Kita membenarkan Allah, membenarkan Rasul dalam hati kita. Islam ni pula dia ada di luar tubuh kita ni. Di anggota tubuh kita ni, kita beramal dengan Islam. Itu disebut dalam istilah yang lain amal soleh. Sebab tu Allah sebut, Allah kaitkan dua-dua perkara ni. Wa basyiril ladzina amanu, wahai Muhammad, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Bukan iman saja, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya bagi mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Iman, amal saleh. Tapi iman adalah keyakinan dalam hati yang kita sebut tadi, 100% kita yakin. Yakin kita tentang Allah, yakin kita tentang Rasul, yakin kita tentang rukun-rukun iman, yakin kita tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang daripada Allah Taala. Semua benar dalam hati ni. Baik, Ustaz, satu orang ni dia yakin, tapi amalan habuk tak ada. Dia yakin, tapi amalan habuk tak ada. Habuk tak ada tu kira peringkat total zero. Tara Islam, dia masuk Islam di masjid, lepas masuk Islam dia menikah, lepas menikah tu kira tak ada alamat dah. Tahu-tahu arwah. Macam mana? Ni dia ni nak tanam di perkuburan orang Islam ke ni? Langsung tak ada ni. Masjid pun tak pernah nampak, ibadat semayang apa bala pun tak ada. Macam mana?
Kalau kita kaitkan amal tu sebagai syarat pada Islam, maka dia tak jadi Muslim, tak jadi mukmin. Dia dalam hati dia beriman tak dengan agama ni? Ya, dia beriman. Kami sendiri dengar dia menuturkan kalimah syahadah. Dengar, ada saksi, settle. Maka dia beriman. Amalan soleh dia tak buat. Amalan soleh tak buat, yang tu dia dengan Allah Ta'ala. Dia akan dihukum kerana meninggalkan amal soleh. Di dunia, dia tak dapat janji-janji Allah yang Allah sebut dalam Quran. Tapi dia ni orang beriman, tak beriman. Lah ni dia Islam ke tidak? Islam. Walaupun dia tak beramal. Amalan tu melengkapkan dia sebagai mukmin. Kalau dia beriman tak beramal, maka dia satu orang yang beriman tapi iman dia ada kecacatan. Ada kecacatan. InsyaAllah perbincangan ni agak sedikit panjang. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita sambung perbahasan ni tentang iman dan juga amal ni. Ada sedikit lagi pandangan yang berbeza di sisi Maturidiyah, tapi perbezaannya lebih kurang lafzi saja. Begitu juga ada pandangan yang berbeza di sisi Mu'tazilah tentang iman. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita sambung sedikit. Sebagai maklumat saja, kita akan bincang tu supaya kita nampak sikit mazhab-mazhab yang lain dalam mazhab akidah ni. Apa pandangan mereka tentang akidah. Kerana kadang-kadang dalam perbahasan kita pun tersilap langkah kadang-kadang. Ambil pandangan yang lain keluar daripada lidah kita. Kadang kalau kita tak tahu, kita khawatiri kita tercampur aduk. InsyaAllah